Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk PDPR hari ini 15 Mac 2021 kita akan masuk bab 3 iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Tapi untuk hari ini kita masuk dulu standard kandungan yang pertama di bawah bab 3 ini iaitu 3.1. Kita masuk dulu tentang kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, jadi kita tengok standard pembelajaran kita hari ini, kita ada 3. Yang pertama, kita akan belajar cara untuk kita menerangkan maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan sama ada suatu nombor itu adalah kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Dan yang terakhir, untuk hari ini kita akan belajar cara menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dulu apa itu kuasa 2 dan kuasa 3. Saya duk sebut kuasa 2, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 3 tu kan. Apa sebenarnya kuasa 2 dan kuasa 3? Dari mana? Dari mana terhasilnya kuasa 2 dan kuasa 3 ni? Okey, jadi kita tengok sekarang. Okey. Okay, mesti pelajar pernah tengok kan ni permainan Rubik. Mesti ada yang pernah main, mesti kalau tak pernah main pun tak dapat selesaikan semua ni warna yang sama ni pun mungkin pernah sentuh ke, pernah tengok ke dalam TV ke ataupun secara realitinya kan. Okay, jadi sebenarnya permainan cube Rubik ni bagus sebenarnya pelajar semua digalakkan main ni. Sebab kan bila pelajar main, pelajar tak kira lah pelajar ke kita ke saya sendiri pun sebenarnya kalau main benda ni sebenarnya secara tidak langsung kita dapat meningkatkan daya ingatan kita, daya tumpuan kita. Dia akan dapat menyeimbang antara otak kiri dengan otak kanan. Bila bagus bila otak kiri dengan kanan ni dia seimbang, okay, bagus. Dia dapat menyeimbangkan emosi kita. Jadi banyak lagi sebenarnya manfaat kalau main permainan ni. Jadi pelajar semua digalakkan main permainan ni. Okay? Jadi apa yang saya nak sampaikan daripada permainan ni sebenarnya, okay, tengok sini. Okay, jadi saya ambil contoh yang pertama, saya ambil yang colour kuning ni sahaja. Okay, yang warna kuning sahaja. Maksudnya saya ambil dari pandangan 2D. Saya ambil pandangan 2D. Nampak? Saya ambil colour kuning sahaja. Okey, daripada colour kuning ni, saya nak tahu ada berapa bilangan dia. Okey, saya tahulah. Okey, kita memang boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita dah tahu 9. Tapi macam mana untuk kita cari bilangan dia dengan cepat? Dengan cepat. Okey. Jadi, kalau kita nak tahu dia punya bilangan dia tu adalah sama dengan kita cari luas. Okey, cari luas. Okey. Jadi, luas untuk segi 4 adalah panjang, darab dengan lebar. Okey, diberi satu ini sahaja adalah 1 unit. Kalau ketiga-tiga ni bermakna 3 unit. Okey. Sama juga di sebelah tepi, di sebelah sisi sini. Okey, kalau satu ni bagi 1 unit dan kalau ketiga-tiga ni adalah 3 unit. Okey, jadi luas kita dah tahu, luas segi 4 adalah panjang, darab, lebar. Okey, jadi kita tahu di sini dia punya lebar, di sini dia punya panjang. Jadi kita masukkan. Jangan ambil yang satu ni. Kita nak tahu semuanya sekali. Jadi panjang dia adalah 3. Darab dengan lebarnya adalah 3. Nampak? 3 darab dengan 3 sebenarnya adalah 3 kuasa 2. Inilah terhasilnya kuasa 2. Nampak? Maksudnya dia darab dengan nombornya sendiri. Okey. Jadi kuasa 2 pelajar semua perlu letak dekat atas kecil, dekat atas nombor bulat. Nombor bulat ni kan contoh 3 ni
letak kecil. Jangan pelajar tidak boleh letak 32 macam ni. Ini salah. Ini kita panggil dia 32, bukan 3 kuasa 2. Okay, bila 3 kuasa 2, dia seperti ini. Cara untuk kita menulis 2 ni adalah dia punya simbol. Okay, dia punya tata tanda dia. Okay, jadi 3 darab 3 adalah 9. Okay, 9 unit persegi. Okay, bermakna bilangan di sini ada 9. Jadi sama dengan luas. Okay, itu dari pandangan 2D. Bagaimana pula untuk pandangan 3D? Okay, 3D maksudnya saya nak tahu semua ni, 3D ni. Satu, ni ada berapa semua sekali. Okay, kalau 2D senang lah kita nak nampak kan. Kita boleh kira congak pun tak apa. Kalau semua ni takkan awak nak kira satu ni. Jadi kalau kita nak tahu bilangan cube kecil ni ada berapa dalam satu cube besar ni. Okay, kita boleh adalah sama dengan isi padu. Jadi apa formula bagi isi padu cube? Okay, di formulanya adalah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Jadi kita dah tahu dah. Kalau ni adalah sama dengan 3 unit. Dan di sini juga adalah 3 unit. Dan di sini juga adalah 3 unit. Jadi kita tahu dia punya tingginya kita tahu 3 unit. Dia punya lebar pun kita tahu 3 unit. Dan dia punya panjang pun kita tahu 3 unit. Jadi kita masuk ke dalam formula. Jadi panjangnya adalah 3. Lebarnya adalah 3. Dan dia punya tinggi pun adalah 3. Nampak? Kita darab 3 sebanyak 3 kali. Ini bermakna 3 kuasa 3. Dia berbeza. Kalau kuasa 2 letak 2 ke atas. Letak 2 kecil ke atas. Okay, kalau kuasa 3 kita letak 3 kecil di atas. Okay, jangan letak macam ni. Okay, ni salah. Okay, salah. Ni 33 namanya. Bukan 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 kita tulis seperti ini. Jadi jawapannya adalah 3 darab 3 darab 3 adalah 27 unit. Okay, jadi kita tahu bilangan semua sekali cube kecil-kecil ada satu bilangan besar semua sekali bila gabung ni adalah sebanyak 27 unit. Okey, 27 ada bilangan dia ada sebanyak 27. Okey, jadi itulah terhasilnya daripada kuasa 2 dan kuasa 3. Okey, boleh? Okey, jika boleh kita pergi dengan lebih mendalam lagi. Apa maksud kuasa 2? Okey, apa maksud kuasa 2? Okey, jadi kuasa 2, tengok dia punya tata tanda sesuatu nombor di sini dan kuasa 2 di atas kecil. Dia punya tata tanda. Okey. Okey, jadi maksud kuasa 2 adalah suatu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri. Okey. Satu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri. Macam tadi, kita darab 3 darab 3. Nampak? Nombor 3 darab dengan nombor 3 sendiri. Macam tu. Jadi, kita tengok contoh bagi kuasa 2 bagi integer. Okey. Contoh kuasa 2 bagi integer. Contoh saya bagi 5 darab dengan 5. 5 darab dengan 5 kita tulis sebagai 5 kuasa 2. Okey. Dia tak boleh nombor yang berlainan. Contoh saya bagi 3 darab dengan 5, kita nak tulis 5 kuasa 2. Tak boleh. Dia mesti nombor yang sama. Ni contoh lain. Ni 3 darab 5. Tak boleh. Ini bukan 5 kuasa 2. Kita kena darab dengan nombor yang sama. Nampak? Dengan nombor itu sendiri. Darab dengan nombor itu sendiri. Tak boleh letak nombor lain.
Okey, ini salah. Okey, tidak boleh pakai. Okey, jadi kita tengok. Jadi contoh lain bagi integer, kita ada integer positif, jadi negatif, betul? Okey, contoh lain bagi integer, kita boleh juga letak 2 darab dengan 2 adalah 2 kuasa 2. Okey, contoh untuk negatif, contoh saya bagi negatif 4 darab dengan negatif 4. Kita akan tulis dia letak dalam kurungan adalah kuasa 2 di luar kurungan. Okey, kena letak dalam kurungan. Okey, contoh lain saya bagi negatif 6 darab dengan negatif 6. Cara tulis dia adalah negatif 6 dalam kurungan dan kuasa 2 di luar. Ini adalah antara contoh kuasa 2 bagi integer. Banyak lagi sebenarnya. Okay? Ini adalah contoh sahaja. Contoh sahaja. Beberapa sahaja contoh. Okey. Bagaimana pula untuk pecahan? Untuk pecahan, contoh saya bagi 3/4 darab dengan 3/4. Bagaimana untuk tulisnya? Sama juga kita letak di dalam kurungan. Kita letak kuasa 2 di luar. Pelajar semua tak boleh buat macam ni. Ni dia punya pantang larang dia, tak boleh. Ada setengah pelajar dia letak tak ada kurungan. Ini salah. Sebab apa saya kata salah? Sebabnya apabila kita tak letak kurungan, dia akan jadi yang di atas sahaja yang dikuasa 2 kan. Contohnya 3 darab 3. Yang di bawah ni dia tak kuasa 2 kan. Itu maksud bila tidak letak kurungan. Sebab itulah kita kena letak kurungan supaya kedua-dua atas dan bawah ini kita kuasa 2 kan. Bukan di atas sahaja. Jadi kalau pelajar letak tidak ada kurungan, sama ada pecahan positif ke, pecahan negatif ke, tak ada kurungan, jawapannya salah. Okey, bila tak ada kurungan maksudnya di atas sahaja yang dikuasa 2 kan. Itu jika tiada kurungan. Okey, itu kena berhati-hati. Okey. Jadi contoh lain bagi pecahan kuasa 2, saya bagi nombor negatif pula. Saya bagi contohnya adalah negatif 1/7 darab negatif 1/7. Jadi kita akan tulis juga sama, kena letak dalam kurungan. Wajib kena letak dalam kurungan. Kuasa 2 di luar. Jangan letak kuasa 2 di dalam kurungan. Itu salah. Okey? Salah. Okey. Jadi untuk nombor perpuluhan pula macam mana? Okey, untuk nombor perpuluhan, contoh saya bagi 0.8 darab dengan 0.8. Kita tulisnya adalah sebagai 0.8 kuasa 2. Perpuluhan juga, walaupun positif, perpuluhan positif ke, perpuluhan negatif ke, wajib letak dalam kurungan. Okey, dalam kurungan dan di luarnya adalah tanda tanda kuasa 2. Okey, sama juga untuk perpuluhan negatif. Okey, perpuluhan negatif, contoh saya bagi negatif 0.3 darab dengan negatif 0.3. Ini pun kita tulis sebagai negatif 0.3 kuasa 2. Okey, boleh? Contoh lain untuk perpuluhan negatif, contoh saya bagi negatif 0.02. Okey, darab dengan negatif 0.02. Okey, kita tulis sebagai negatif 0.02 kuasa 2. Begitulah cara untuk kita menulis dan menerangkan maksud kuasa 2. Okey, ini baru kuasa 2. Okey, jadi kita tengok. Kita tengok dalam kotak yang saya bagi ni, saya buat tanda seru merah, maksudnya ni penting. Okey, kuasa 2 bagi suatu nombor sentiasa positif. Ni maksudnya. Okey, contoh saya ambil yang 4 ni. Contoh saya ambil yang 4 ni. Okey, tengok sini. Okey,
negatif 4. Apabila kita darab negatif 4, kita akan dapat negatif darab negatif, kita akan dapat positif. 4 darab 4 adalah 16. Okey, boleh? Okey, kalau saya buat 4 darab dengan 4 pun sama, positif darab dengan positif akan jadi positif. Okey, 4 darab 4 adalah 16. Ini bermakna jika nombor itu negatif ataupun positif, jawapannya sentiasa positif. Nampak? Bila kuasa 2 je bagi suatu nombor, tak kiralah integer ke, pecahan ke, perpuluhan ke, tak kira dia positif ke negatif, dia akan sentiasa menjadi positif. Okey, itu maksud dia. Okey, itu untuk kuasa 2 sahaja. Okey, itu untuk kuasa 2 sahaja. Okey, kita pergi